KPM. Didik TV KPM. Beli. Awak ke? Cikgu Aisyah. Ya, ya Allah. Ya Tuan Eli, comel awak ini sekarang ni. Itulah. Jual ke ni? Saya jual cikgu. Cikgu belilah beg-beg saya ni, jam tangan Ya ke? saya ni. Sebab saya nak Tengok. bayar hutang-hutang saya ni, cikgu. Kenapanya jadi sampai macam tu, Eli? Itulah. Ya Allah, Eli. Cikgu tengok boleh? Boleh cikgu. Cikgu tengoklah, cikgu tengok. Cantiknya. Cantik. Nampak ada Wah. diskaun lagi cikgu kalau cikgu beli. Sesuai tak dengan saya, Eli? Sesuai. Aduh. Cikgu belilah, cantik cikgu. Ya Allah, mahal-mahal ni, Eli. Ya Allah, dengan jam tangan ni lagi. Ya Allah, Eli, mahal ni, Eli. Alah, cikgu bukannya tak mampu. Cikgu mampu tapi cikgu tak mahu. Saya suka ayat awak tu. Saya suka ayat Oh, awak ya tu. ke? Ya, saya Kenapa? suka. Saya bukan tak mampu tapi tak mahu. Yelah, saya tak mahu sebab saya rasa tak perlu ada banyak-banyak ni, Eli. Kenapa pula cikgu? Cukup saya ada satu beg saya tu cukup dah. Ya Dah ke? rosak sebab apa saya beli lain. Tapi kita kena bergaya cikgu. Ya ke? Ha. Tapi jadi cikgu kan nak bergaya macam mana, Eli? Tak semestinya. Ya. Jadi okey itulah sebenarnya murid-murid sekalian yang kita akan belajar. Try pakai dulu. Boleh pakai cikgu. Pakai dulu. Nak bawa balik pun boleh. Okey, Eli, okey. Okey, cikgu mari duduk ke sini cikgu. Okey. Baiklah, okey. Inilah dia subjek yang kita akan belajar pada hari ini iaitu literasi kewangan ataupun subtopik dia perangkap hutang ya cikgu ya. Ya, betul. Okey, jadi sebelum itu kita nak perkenalkan dulu diri kita. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini. Sekarang ini kita berada dalam Teroka di Didik TV KPM di mana kita akan belajar subjek yang selalu sangat orang kata berlaku dekat kehidupan seseorang. Ya, betul, Eli. Tapi sebelum itu Eli nak ingatkan dulu kepada adik-adik untuk jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Kita boleh buka kita punya pelitup muka cikgu. Okey, alhamdulillah. Dan kita simpan dalam kita punya sarung ni. Okey, saya pun ada buat sarung saya sendiri, Eli. Wow, sarung cikgu memang eksklusif lah ni betul, untuk menjaga Eli. kebersihan. Jadi Ya, betul. saya sanitasi tangan saya dulu. Okey. Lepas tu turn cikgu pula ya? Yes. Okey. Baiklah. Terima Okey kasih. cikgu, sekarang ini cikgu mungkin boleh perkenalkan diri cikgu kepada adik-adik dan juga penonton di rumah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Aisyah binti Saleh. Okey, yang ada depan sana adalah anak-anak murid saya. Okey, minta salah setiap orang perkenalkan diri masing-masing. Okey, boleh kenalkan siapa? Sila perkenalkan Rashid. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nakib Wazin bin Abu Talib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Orang Kajang. Ya. Orang kampung saya. Okey, seterusnya. Siapa? Siapa? Rashid. Okey. Ya. Assalamualaikum Cikgu Aisyah dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Aizlafan bin Zainal Bidin. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Sawan 2. Oh, Selangor. Baik. Seterusnya, Kak Danish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Cikgu Aisyah dan Kak Eli, nama saya Ahmad Danish bin Muhammad Imran. Saya dari SMKA Mat Hamidiah Kajang. Hamid. Oh, ni semua orang Kajang ni cikgu. Ya. Dan terakhir bunga. Sekuntum bunga. Sekuntum bunga. Hai Kak Eli, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Indah binti Ahmad Fauzi dari SMK Bandar Tun Sawan 2. Okey, ni semua daripada 3 sekolah yang berlainan cikgu ya? Ya. Cikgu gabungkan sekali? Ya. Wow. Sebab sekarang ni Eli, cikgu bertugas di PPD Hulu Langat. Okey. Jadi cikgu ambil pelajar-pelajar dari sekolah sekitar cikgu lah. Jadi ini semua best student cikgu lah ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Semua pakai spek ni? Boy. Ya, nampak. Comel lah semua ni. Nampak cerdik pandai kan? Cerdik pandai. Yes. InsyaAllah. Baik cikgu. InsyaAllah. Ya. Tentang topik kita pada hari ini, mungkin cikgu nak kupaskan sedikit kenapa pentingnya untuk kita belajar topik ini cikgu.
Okey, hari ni kita berpeluang untuk menelusuri subjek literasi keuangan. Literasi keuangan ni Ali, tahu tak literasi keuangan ni apa? Tak tahu. Saya pertama kali dengar. Pertama kali dengar. Okey, jadi cikgu nak cerita sini, literasi keuangan ni adalah satu topik yang untuk memberi pendedahan dan ilmu kepada pelajar-pelajar dan juga orang ramai di luar sana tentang bagaimana nak menguruskan wang. Jadi kalau kita pandai urus wang, taklah berlaku macam tadi. Orang kata janganlah biar apa-apa asal bergaya. Ya, betul tu, tepat sekali. Okey. Jadi itulah pentingnya. Yes, pentingnya ilmu ini kita kongsi dengan orang ramai, bermula daripada pelajar sekolah. Pelajar sekolah, maknanya kita sekarang ni nak didik pelajar-pelajar sekolah menengah daripada tahap 1 ke tahap 2. Ataupun daripada form 1 sampailah form 5 supaya mereka ada bekalan ilmu bagaimana nak menguruskan wang. Jadi untuk pengetahuan Ellie, literasi keuangan ni juga sebenarnya kita juga nak mengajar mereka besok kalau nak bersara macam mana nanti duit jadi maknanya ilmu itu daripada awal sampailah bekalan mereka ke hari tua. Macam mana nak mengurus duit dengan berkesan. Okey, itu yang saya tak sabar sebenarnya. Tapi sebelum tu kita nak bacakan kad dulu cikgu. Boleh sila. Sempena Hari Guru 2021 ni saya nak ucapkan selamat Hari Guru pada cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Dan bersempena dengan kempen #terima kasih cikgu dijalankan dan juga disarankan oleh kerajaan kita. Jadi kita telah menerima banyak kad daripada murid-murid seluruh Malaysia. Jadi saya pilih satu. Boleh cikgu? Boleh. Atau cikgu nak pilih yang mana cikgu berkenan? Saya nak pilih yang ada 2-3 lapis tu nampak tu. Ni ke? Ya, tapi ada 2 cikgu. Ya. Boleh mana-mana je. Inilah saya pilih ni lah. Okey. Bunga-bunga matahari. Okey, baik. Ini daripada kita baca dalam dia dulu ya. Okey. Oh, tak diisi. Dia Tak ada tulis isi. Terima kasih cikgu. Ya, itu pun cukup bermakna tu Ellie. Betul cikgu. Walaupun tak ada isi cukup. Terima kasih cikgu, sangat bermakna pada seorang guru. Kan? Sangat rasa dihargai. Dan ni ada timbul-timbul 3D sikit. Lagipun buat tulis hand up buat sendiri, handmade. Lagi sangat bermakna. Ya, betul. Dan ini daripada Natavat, anak lelaki Surit daripada 5 wawasan. Ni dia. Terima kasih Natabat. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita nak rehat dulu cikgu sementara kita bagi murid-murid kita di rumah dan juga di dalam talian bersedia untuk disekolahkan oleh cikgu berkenaan dengan hutang dan juga kewangan ni. Okey, jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Ellie Arifin di sini dan juga kita ada Cikgu Aisyah yang comel lotek dengan tudung warna merah jambu ni yang dah bersedia untuk sekolahkan kita semua berkenaan dengan tajuk kita iaitu literasi kewangan. Subtopiknya adalah perangkap hutang ya cikgu ya. Dan di dalam talian kita ada 4 orang murid yang daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Mahat Hamidiah dan juga Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Tun Husin Ondur serta Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Abdul Aziz Shah Orang Kajang semuanya ni. Ya cikgu. Jam tau nak datang sini. Pagi kan. Okey cikgu, teruskan untuk pembelajaran cikgu hari ni. Okey, jadi hari ni kita akan tengok tentang perangkap hutang. Maknanya isu yang sangat penting ni dalam literasi keuangan ni. Okey, berdasarkan tadi sketsa yang kita awal-awal tadi ada tak pelajar cikgu yang dalam talian untuk mengaitkan situasi itu dengan tajuk kita hari ini? Siapa nak cuba? Boleh on mic dulu nak jawab? Boleh on mic, angkat tangan pun boleh? Angkat tangan. Okey. Cikgu pilihlah. Saya pilih. Okey, Intan, ada yang awak boleh kaitkan sketsa tadi dengan tajuk kita hari ni, Intan? Saya rasa tadi tu yang baik semua macam sampai tempat sejual tu, itu saya rasa sebab Kak Ellie ni terlalu banyak hutang. Maknanya itu perkataan yang saya nak cari hari ni. Maknanya puncanya adalah banyak
hutang. Okey. Jadi sekarang ni sebenarnya apakah itu hutang? Okey. Apakah itu hutang? Siapa nak jawab? Apakah itu hutang? Okey, Ya. saya. Okey, Nakib. Okey, good Nakib. Okey, hutang ni ialah duit atau harta kita yang kita bagi pinjam dekat orang itu. Okey, maknanya kita bagi pinjam harta kita pada orang. Okey, ada. Good. Ada lagi nak tambah? Okey, Danish angkat tangan. Okey, Danish. Tapi cikgu, diorang kena bayar balik apa yang diorang pinjam tu. Contohnya kalau diorang pinjam duit, so diorang kena bayar balik. Betul. Bagi pinjam bukan pinjam saja-saja, mesti bayar Balik. semula. Okey, ingat jangan lupa tu kena bayar tu. Okey, ada lagi yang nak tambah tak? Rashid. Tapi saya cikgu. Tapi sebenarnya benda ni, hutang ni, tapi dia jadi masalah bila kita yang berhutang ni tak nak bayar. Ya, ada orang tu lekit nak bayar, nak pinjam laju je kan. Tapi bila nak bayar, aduh ya Allah. Macam menuntut pula duit kita kalau dekat orang yang berhutang tu kan. Betul. Okey. Jadi itu sedikit senario tentang perangkap hutang. Jadi kita nak tengok sebenarnya bila sebut hutang tu, adakah hutang tu tak bagus? Kan? Sebab hutang ni macam satu yang memanglah nampak macam negatif. Kalau dari segi hukum hutang tu harus. Tetapi sekarang ni kita nak lihat apakah kebaikan hutang. Sebenarnya ada kebaikan dia. Okey, kita lihat dekat sini. Kenapa berhutang dan apa itu hutang tadi telah dihuraikan oleh anak-anak murid kita semua, anak murid saya sendiri tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah kelebihan hutang? Jadi orang kena tahulah hutang ni sebenarnya ada peranan dia kan. Okey. Jadi siapa nak mulakan? Bagi cikgu, apakah kelebihan hutang? Okey. Saya ikut. Okey, Nakib, bagus Nakib. Segera dia. Seperti kita tengok kat sini tu. Ya. Okey, dapat guna terus barang. Dapat guna terus barang. Macam mana tu? Cuba uraikan sikit Nakib. Okey, cikgu. Apabila kita berhutang untuk barang, kita baru bayar sikit tu tapi dapat guna barang tu dengan sepuasnya. Contohnya kita nak beli telefon tapi telefon tu mahal. Tapi kita bayar sikit-sikit. Okey. Dan kita dapat guna terus barang tu. Katalah macam Kak Eli punya. Ni cikgu pakai ni. Macam Kak Eli punya ni. Harga dia saya tak tahulah berapa ribu ni. Tapi bayar ansur-ansur bayar RM100 sebulan ke kan. So dah boleh dapat pakai jam mewah. Okey, good. Ada tak yang kedua? Apakah kelebihan hutang yang kedua? Okey, Danish. Saya cikgu. Ya. Kelebihan yang saya dapat adalah dapat meningkatkan taraf hidup kita. Meningkatkan taraf hidup. Macam mana hutang boleh meningkatkan taraf hidup? Okey, sebagai contoh ni cikgu, meningkatkan taraf hidup ni bermaksud bila kita berhutang. Sebagai contoh dia kat sini saya ada kunci motor. Okey. Sebagai contoh dia, bila saya ada motor tapi saya beli ni secara berhutang. Sebab mungkin saya belum berkemampuan. So bila saya mempunyai motosikal saya sendiri, so tu akan meningkatkan taraf hidup saya. Saya boleh buat banyak benda. So kiranya bila kita berhutang ni, kelebihan dia juga kita dapat meningkatkan taraf hidup kita. Yes, betul. Pandai. Betul Dani. Pandai tengok cerdik kan, budak cerdik kan. Pandai cikgu pilih murid cikgu. Okey, jadi betul Eli, kalau berhutang ni sebenarnya boleh meningkatkan taraf hidup. Katalah kita nak beli rumah, kita tak mampu nak bayar cash. Kalau nak tunggu cash agaknya sampai mati hidup balik pun tak cukup kan. Jadi caranya ialah kita buat hutang tapi ingat tadi mesti mampu bayar balik. Okey, itu dia. Jadi bila ada rumah, taraf hidup kita meningkat. Itu dari segi ekonomi lah. Okey, seterusnya ada tak lagi kelebihan hutang? Okey, Rashid. Saya rasa yang selain daripada dua tadi, kelebihan hutang yang ketiga adalah untuk menjadikan modal perniagaan. Modal perniagaan. Macam mana tu? Macam mana cikgu? Macam ni cikgu. Modal perniagaan ni untuk bukan semua yang dilahirkan dekat dunia ni bernasib baik. So bila orang yang tidak berkemampuan untuk memulakan satu perniagaan, dia membuat pinjaman di bank. Contohlah dia nak memulakan suatu bisnes yang menggunakan modal sebanyak RM10 Malaysia kan. So kita kenalah buat pinjaman dekat bank. RM10 ke RM10,000? RM10 ke RM10,000? RM10 Kak Eli bagi kat awak sekarang. Mana RM10? Boleh RM10. Saya yang mulakan. Okey, RM10,000. Okey, teruskan. So
macam mana masa bila kita dapat pinjaman tu, kita boleh mulakan perniagaan kita sebagai modal kita. So bila ada modal, kita ada perniagaan, kita boleh buat hasil jualan. Apabila hasil jualan kita dapat, mestilah berlipat kali ganda keuntungan kan daripada modal kita. Jadi bila bukan saja kita dapat menghasilkan pendapatan untuk diri kita sendiri, tapi kita boleh juga bayar balik apa yang kita buat pinjaman daripada bank tu. Okey, betul sangat Rashid. Sangat bagus, sangat pijak idea itu. Okey. Jadi bila kita hutang ni juga sebenarnya satu kemudahan untuk mendapatkan modal untuk memulakan perniagaan. Jadi bila dah berniaga seuntung tu dapatlah pendapatan, bolehlah bayar balik hutang. Betul. Okey. Ada lagi tak idea lain? Siapa? Okey, Intan tak jawab ni lagi ni. Intan ada idea tak Intan? Kenapa, apa kelebihan hutang Intan? Oh ya. Okey, silakan Intan. Lagi satu, hutang ni dia ialah hutang ni akan galakkan pembeli untuk rancang perbelanjaan. Okey, rancang perbelanjaan macam mana tu? Jadi di sini contohnya kita ni sebagai pembeli kita dapat susun keutamaan untuk membayar sesuatu tu itu priority dia. Saya beri contoh antara rumah dan juga telefon. Okey. So teruskan Intan. Okey, katalah satu benda yang dah jadi. Okey, rumah dia lah satu benda yang dah jadi kewajipan dalam hidup kita. Okey. Tapi dalam masa yang sama, kita pun perlukan telefon. Jadi dengan berhutang, kita bayar kedua-duanya secara konsisten tanpa kita macam terpinggir lah daripada teknologi ataupun terpinggir daripada ada kekediaman macam tu. Okey, makna poinnya di sini ialah kebaikan hutang ini membolehkan orang merancang. Seseorang itu merancang dia punya pendapatan dia untuk bayar yang mana yang utama, mana yang kehendak. Okey, itu satu idea yang bagus tu. Okey, rasa-rasa ada lagi tak? Nak tanyalah Eli lah. Tadi Eli ni kita tengok beli je. Okey Eli, agaknya awak berhutang. Apa kelebihan hutang pada awak Eli? Saya rasa mungkin salah satunya juga sebab kita dah ada yang boleh terus guna, meningkatkan taraf hidup, barang yang dibeli boleh gunakan untuk pendapatan, untuk modal lah kan. Dan juga menggalakkan pembeli merancang. Jadi saya rasa seterusnya adalah meringankan beban kewangan. Okey, meringankan beban kewangan. Betul. Oh, betul. Pandai Eli, pandai ni. Ni memang calon ni bekas ni anak murid saya bekas calon straight A ni insya-Allah. Okey. Bagus Okey, betul apa yang Kak Eli kata tadi iaitu meringankan beban keuangan. Sebab ialah walaupun kita gaji tak seberapa tapi kita nak juga merasa pakai benda-benda yang handphone ke, handbag ke. Tapi kita mesti mampu bayar balik. Jadi secara tak langsung hutang ni tadi telah meringankan beban keuangan kita. Maknanya dapat pakai barang, walaupun tak mahal tapi ada. Betul Eli? Betul. Okey, bila ada baik, ada yang tak baiknya. So kita nak tengok pula apakah keburukan hutang. Okey. Siapa nak mulakan keburukan hutang? Okey, setengah pantang. Nakib bagus. Orang lain. Okey go. Ya. Barang kena tarik go. Aduh, hai. Kenapa bang? Ni ada gambar go. Okey, siap lupa ada lagi. Ada truk dengan kereta go. Oh, very good Nakib. Situasi ini menunjukkan apabila seseorang membeli kereta secara hutang dan tiba-tiba seseorang itu dia duit tak cukup untuk bayar bulanan. And then syarikat tu upahlah tow truck ni untuk tarik kereta dia. Dan kes ni telah banyak terjadi sebenarnya. Oh, betul. Betul Nakib. Betul tak ya? Pandai dia. Betul, tepat kes, tu. Jadi memang tepat. Maknanya kalau kita tak mampu bayar akan menyebabkan barang itu kena tarik balik. Bukan je kereta, rumah pun ada. Betul. Balik-balik rumah dah kena palang. Seram cikgu. Macam kita Alibaba pula kan. Tak balik-balik rumah semua dah kena palang. Dah kena palang dekat tandas pula. Okey, bagus Nakib. Okey, seterusnya ada tak lagi kekurangan hutang ni? Okey. Okey, Danish. Okey, Danish. Berebut. Okey, sabar. Kita pergi Danish dulu. Okey. Saya rasa pengguna ni dia akan terdorong untuk belanja lebih dan menyebabkan pembaziran. Okey. Contoh dia tadi,
Okay, sebagai contoh tu kita ambil yang awal-awal tadi di mana cikgu kata Kak Ellie beli banyak sangat-sangat beg kan. Okey. So saya rasa dia akan menyebabkan kita membazir. Sedangkan mungkin Kak Ellie mungkin perlu ada contoh macam 2-3 handbag, tapi tengok satu meja handbag Kak Ellie. So tu menyebabkan pembaziran lah cikgu. Okey, itu Cikgu, tak membazir cikgu. Kau boleh bergaya dengan banyak-banyak handbag ni. boleh bergaya kan? Saya rasa Intan ada jawapan dia, Intan. Intan cuba sambung, Intan. Apakah kelemahan? Alah, Intan dah terputus. Okey. Tu ada Intan, cuba sambung. Ya, Intan. Intan tak puas hati tu tengok kata Kak Ellie kata boleh bergaya tu, Intan. Kekurangan berhutang ni. Kekurangan berhutang ni ialah kita berkemungkinan untuk terpaksa tanggung perbelanjaan lain kita. Jadi di sini mungkin tadi Kak Ellie kata handbag kena banyak-banyak kan. Mungkin Kak Ellie beli terlalu banyak handbag. Sampaikan benda-benda lain yang lagi penting tak bayar. Dengar tu Ellie. Bayar macam beli telefon ke. Betul lah Intan cakap. Intan dengan Danish ni suka bagi benda fakta yang betul ni. Macam mana ni? Okey, terkedu Kak Ellie tengok. Terkedu Kak Ellie. So maknanya betul Intan dengan Danish ni point. Okey, satu seperti Intan kata tadi, bila keburukan hutang kadang-kadang perbelanjaan perlu tu dah dikesampingkan, dah diketepikan sebab nak memenuhi kehendak tadi. Betul. Nak penuh bergaya kan. Tu okey. Dan seperti yang Danish pula kata, mendorong berbelanja lebih, membazir. Sebab macam ni bukannya boleh pakai 2-3 beg dalam satu masa. Dah lama berkulat, lepas tu mereput, tak pakai. Depan ni sedar dah sedar dah cikgu. Terima kasih lah. Okey, ada lagi tak kekurangan hutang? Siapa? Rashid tak jawab Rashid lagi? belum jawab lagi. Cikgu. Okey, Saya Rashid. lah. Okey. So, bila kita cakap asal hutang, pinjaman ni, apa perkataan yang selalu dikaitkan? So kita dikaitkan faedah. Mesti kalau kita buat pinjaman mesti ada faedah. Apa tu faedah? Faedah tu macam perjanjian lah. Dia ada mesti ada, bila kita buat pinjaman tu ada macam interest rate dia macam 8% daripada pinjaman kita. So kita kena bayar balik, tapi kita kena faham faedah ni kita daripada dua aspek, iaitu daripada kita ada satu lagi daripada bank konvensional dan juga bank Islam punya faedah. So kita tahu kalau kita buat pinjaman dekat bank konvensional, dia punya faedah lagi tinggi daripada bank Islam. Bank Islam dia ada dia punya syariat-syariat dia. Macam tu. Okey. Jadi betul maknanya kalau bank konvensional dia ada faedah. Kalau bank Islam dia tak panggil faedah lah. Kita cuma servis perkhidmatan. Jadi sebab itu kalau bank Islam tu dia mesti patuh syariah. Okey, jadi itu dia. Saya rasa macam kena sekolah dengan budak sekolah cikgu. Bertubi-tubi saya kena ni. Okey. Teruskan cikgu. Okey, jadi inilah kekurangan hutang. Jadi jangan sedap-sedap baju hutang nanti. Maknanya kena tahu hutang tu kalau tak betul-betul nanti kamu akan terperangkap. Okay. Betul. Jadi sekarang ni kita tengok kita teruskan kepada apa dah jadi. Apa dah jadi ni? Kalau saya letak gambar tu gambar Ellie macam Ellie bayangkan tadi Ellie. Aduh, hai. Okey. Siapa boleh ulas gambar ni? Okey. Saya nak ulas gambar yang pertama cikgu. Okey, gambar yang pertama. Okey, Danish nak ulas gambar yang pertama. Okey, apa yang awak nampak pada gambar ni? Gambar yang pertama tu sebenarnya dia nak menunjukkan yang orang ni dia suka sangat berhutang. Kiranya kita nak berhutang ni sangat-sangat mudah. So dekat bebandan yang kita pikul tu, tu dah sebenarnya beban yang kita kena bayar juga. Contohnya macam saya ibaratkan Kak Ellie tadi, dia pikul banyak handbag tu. Handbag tu semua dia kena bayar. So ibarat dia macam tu. Kena sekolah lagi ni. Kena sekolah lagi dengan Danish ni. Aduh. Okey. Betul tu kan Ellie tengok tu. Betul. Kalau bayangkan handbag, penuh handbag tu Ellie. Tapi belum penuh lagi lah. Tapi mana ada benda-benda lain lagi. Menyesal rasanya. Okey. Very good Danish. Okey, gambar yang kedua pula. Okey, siapa yang nak komen, nak beri sedikit idea tentang gambar yang kedua? Okey, Rashid. Okey, silakan Rashid. Saya cikgu. Okey, gambar kedua ni kita boleh lihat seorang lelaki duduk kan. Nampak tak kat kaki dia tu ada benda yang menarik yang sedang mencengkam kaki dia. Macam ada batu berat. Nampak tak? Maksudnya benda tu kita boleh ibaratkan sebagai hutang. Okey. Benda hutang ni kita boleh kaitkan dengan beban hidup lah kalau kita tak bayar dengan cepatnya bila kita tangguh pembayaran tu. So bila kita tak bayar hutang ni kita buat ni, kita tak fikir, hidup kita akan terbelenggu dengan hutang. Terbelenggu. Bila terbelenggu, kita tak boleh gerak mana-mana. Sebab tu kita boleh lihat dekat tu kaki dia tergari. So dia tak boleh pergi ke mana-mana.
dia mesti terikat dengan hutang tu. Selagi tak selesaikan, selagi tu dia tak boleh pergi mana-mana. So masalah dia adalah kalau dia bekerja, mungkin hari-harian dia adalah untuk bayar hutang saja. Betul. Okey, Power bangga lah, tu Rashid. Eli, pernah tak dulu sekolah-sekolah lontar peluru? Ada. Kawan saya lah masuk. Ya. Oh, tak pernah try. Pernah lah try tapi tak larat. Agaknya jatuh kat situ kot. Itu kecil je ni, Li. Ini besar ni. Ini menunjukkan bila dah hutang tengok jalan pun tak boleh dah hari. Penjarakan sosial je. Patah balik. Patah balik ke sana. Okey. Jadi itu yang nak menggambarkan jika kita hutang yang terlaluan. Maknanya kita akan Terbeban terperangkap dengan hutang kita. Betul. Okay, cikgu, sebelum Yap. kita ke slide ataupun gambar yang seterusnya, kita nak bagi adik-adik yang sedang menonton juga yang mungkin ibu bapa ke yang sedang menonton sekarang ni tersedak-sedak dia tengok cerita pasal hutang ni kan. Nak bagi diorang ambil nafas dulu. Sebab kita nak rehat sekejap, cikgu. Okey, boleh. Dah kena sekolah kan, kena rehat dulu. Saya rasa macam tenangkan fikiran. Ya, dah puasa ni. Baiklah, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM。在我7岁时，踏入了振兴学校，礼堂好大，旁边还有一座振兴校楼，草场大，旁边还有一座有棚盖的篮球场。我喜欢的是振兴学校的老师们，他们不是教了我1年就换老师，大部分是从1年级教到我现在6年级，看着我长大，我忘不了老师们曾经为我流泪，为我流汗，为我担心，为我操心。老师是那个除了父母以外教我们最多东西的人。老师，我不是你最出色的学生，但你们是我最敬爱的老师。Didik TV KPM。 Murid-murid masuk ke kelas. Itu dia. Sekarang ni kembali ke Teroka di TV KPM bersama Akak Eli dan juga Cikgu Aisyah. Okey, hari ini kita belajar tentang literasi kewangan. Untuk subtopik perangkap hutang. Beg-beg dah tak ada dah. Saya dah jual habis dah, Cikgu. Oh, bagus tu. Jangan lupa bayar. Saya akan bayar balik. Jangan beli benda lain pula. Alamak. Baik, Cikgu. Kita nak teruskan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sekarang ni tadi, maknanya kalau kita tengok pada gambar tadi, maknanya ada orang yang terperangkap, hidup dia perangkap dengan hutang. Jadi kita panggil tajuk dia perangkap hutang. Jadi sekarang ni kita nak tengok, okey, berdasarkan sumber dari AKPK. Tahu tak AKPK tu apa, Eli? Tak tahu. Saya tahu ada K tu kewangan, apa tak? Agency Counselling dan perancang kewangan. Okey. Jadi daripada AKPK ada 5 punca utama mengapa ramai orang terperangkap dengan hutang. Okey. Okey, jadi saya nak anak-anak murid cikgu kat dalam skrin ni berkongsi dengan pelajar di luar sana, bertengok orang ramai apakah puncanya orang ramai terperangkap dengan hutang, supaya semua orang akan alert lepas ni dan akan sedar, akan berjaga-jaga. Okey, yang pertama boleh bagi siapa yang pertama? Okey. Okey, saya nak bagi cikgu. Okey, Intan, silakan Intan. Okay, yang pertama sekali ialah personality. Personality terbalik. Okey, personality. Okey, personality, betul tu. Kenapa personality tu boleh menjadi sepunca perangkap hutang tu? Okey, dia personality ni dia mungkin mengamalkan konsep dia apa-apa asal bergaya. Macam saya cakap awal tadi lah. Tapi dia macam Kak Eli yang pada permulaan tadi lah, dia nak bergaya kan. Dah sedar dah. Dah sedar dah. Okey, betul tu. Jadi kat sini mungkin dia ni seorang yang terlalu menjaga image sampai buatkan dia tak
susah berbelanja dan secara tak langsungnya dia telah banyak berhutang macam tu. Ya, betul. Okey, maknanya ini adalah untuk orang yang sentiasa nak menjaga personality. Ataupun populariti Ya, lah. populariti. Jadi dia nak jaga glamour tu, dia letakkan dia punya glamour tu pada barang-barang yang dia pakai. Betul. Okey, okey. Okey, yang kedua pula. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Danish. Okey, silakan Danish. Apa faktor awak yang kedua? Saya jumpa pengaruh persekitaran. Oh, pengaruh persekitaran. Macam mana pengaruh persekitaran boleh menjadi faktor hutang? Sebagai contoh cikgu, sebenarnya pengaruh persekitaran ni dia mungkin berlaku sebab contoh dia kita tengok orang. Contoh kan saya ambil contoh Kak Ellie lagi lah kan. Mungkin contoh ni kan. Kawan-kawan Kak Ellie ada banyak koleksi handbag, koleksi bag Dior, bag Michael Kors. So Kak Ellie pun nak ikut lah, kiranya nak ikut dengan persekitaran tu. Kak Ellie pun beli banyak-banyak. So saya rasa tu kot punca dia, pengaruh persekitaran. Okey, betul. Itu antara contoh lah. Tak nak tertinggal. Kadang-kadang pengaruh persekitaran juga, katalah kita duduk dekat rumah taman kan. Tengok balik, bawa balik perabot baru. Kereta baru. Bini baru. Tak boleh. Okey. Jadi persekitaran tadi mempengaruhi orang untuk berhutang. Jadi walaupun dia tak sedar sebenarnya orang tu beli barang dia ada duit. Okey. Jadi itu adalah faktor yang kedua. Manakala faktor yang ketiga, siapa nak try? Okey. Saya cikgu. Okey. Nakib. Rashid. Okey. Saya. Okey, Rashid. Okey, so yang ketiga faktor adalah saya boleh katakan selain daripada personality, pengaruh persekitaran adalah promosi. Promosi pun jadi sebab promosi macam mana ni promosi? Okey, macam mana tu? Daripada mana sebenarnya promosi ni? Daripada mana? Takkan kita buat promosikan barang kan? Mestilah syarikat besar ataupun yang mengeluarkan barang-barang tu dia mempromosikan barang-barang dorang kan? So bila dorang promosikan ni, dorang ni bijak tau. Macam kita boleh kaitkan dengan faktor yang Intan dah cakap ataupun faktor yang Darish cakap. Mereka target dorang, mestilah ada target orang people kan. Macam dorang target golongan-golongan muda ni. Golongan-golongan muda ni dia macam kita kata personality, nak bergaya, biar apa asal bergaya. Ataupun macam dia ni cakap pasal pengaruh persekitaran. Dia tengok kawan-kawan dia, lawa lah beg yang Chanel beli, aku pun nak beli, aku minta ayah aku. Gitu. Dan itu yang boleh jadikan promosi dia. So syarikat kewangan ni dia bijak, dia gunakan strategi promosi, dia target golongan-golongan muda. So bila golongan-golongan muda terperangkap dengan promosi tu, dia mesti kata, aku nak beli juga benda ni. Walaupun benda tu tak penting atau perlu atas dia, bukan keperluan dia, tapi bila dia tengok promosi tu macam bagus benda ni, aku nak beli. Tak kisahlah harga dia macam mana. Macam tu. Betul tu Rashid. Dia boleh jadi cikgu lah, ganti cikgu lah lepas ni. boleh. Cikgu pun nak pencen, nanti boleh ganti. Ramai pengganti insyaAllah. InsyaAllah. Okey, sangat betul tu Ellie. Sebab kadang-kadang promosi kat TV kita tengok, kita tak perlu pun, tapi kita tengok macam bagus lah. Kena ada satu lah dekat rumah. Katalah vacuum dah ada. Tengok sekarang ni ada vacuum bergerak kat atas lantai. Robot tu kan. Robot tu. Tak payah ni duduk saja tengok robot tu. Malas. Jadi tak perlu sebenarnya. Sebenarnya kalau dia sedar, dia boleh buat sendiri kan. Jadi promosi yang berkesan telah menyebabkan orang ramai terperangkap dalam hutang. Okey, bagus. Okey, seterusnya yang keempat. Tak lagi. Okey, Nakib. Okey, Nakib last sekali, tak apa. Okey, yang last sekali ni adalah pujian dan perasaan. Pujian dan perasaan ya. Okey, kita tengok pujian dan perasaan. Okey, saya bagi contoh Kak Ellie dia. Ellie lagi. Okey, apa dia? Okey, Kak Ellie ni kan banyak handbag dia. So disebabkan pujian dan perasaan ni, Kak Ellie akan rasa bangga, rasa gegah gitu. Sebabkan kita banyak handbag kan, kita boleh bergaya sana sini. Tapi tak boleh lah sebabkan situ. Kalau kita kaya kat luar, nampak je kaya, tapi dalam bank habis. Bergantung semua. Tekanan perasaan. Okey. Pujian dan perasaan ni pun memainkan peranan. Kena sekolah lagi. Okey, betul itu. Kena sekolah dengan Nakib pula lepas ni, aduh. Tapi sebenarnya bukan hanya yang tadi. Kita kata sebenarnya kalau kita tengok pujian dan perasaan ni, kalau tengok golongan muda, awal-awal kerja je, okey, dia nak beli rumah ke kereta?
Rumah lah. Okey, itu kira dah rasional lah tu. Tapi kalau kita buat survey sebenarnya ramai Kereta. yang kereta dulu. Sebab yang paling mudah tunjuk dan nampak cikgu kan. Kalau rumah nak tunjuk kat kerja bawa takkan nak bawa pergi rumah pula tu raya. So kereta bila keluar daripada kereta tunjuk. Kereta dia mahal. Kereta mahal kan. Jadi itu dia nakkan pujian. Jadi perasaan bangga tu menguasai diri. Jadi itu antara punca terperangkap. Ada lagi satu ni. Saya kena jawab ke cikgu? Ya, saya nak bagi peluang kat Ellie. Saya nak bagi peluang kat Ellie. Okey Ellie, apa lagi punca yang menyebabkan orang terperangkap dengan hutang Ellie? Kita dah nampak ada keempat-empat punca perangkap hutang ni kan. Kita dah boleh rungkaikan kepada yang kelima sebenarnya cikgu tahu. Daripada situ contoh yang terdekat adalah yang tadilah masa saya nak jual handbag dan juga nak jual jam tangan semua tu. Kenapa nak jual? Sebab duit dah habis. Dah pokai dah cikgu. So kita kena nak dapat balik kita punya pulang modal tu. Yes. Kita dah jual. Jadi yang kelima adalah duit habis atau pokai. Yes, tepat sekali kehabisan wang atau pokai. Pokai ni orang bahasa yang pasar tepat. sikit lah. Ya, pasar sikit lah. Tapi tepat lah kan pokai. Okey. Jadi kehabisan wang. Jadi itu menyebabkan dia meminjam dan terus meminjam. Kadang-kadang dipinjam sampai kat mana dia pinjam ni Ellie? Sampai dekat ni pinjaman wang berlesen. Halal haram kan? Ahlong. Ahngah. Ya, ahngah. Ahsu ahsu. Tak adalah. Pada ahlong Sampai kadang-kadang dah terdesak sangat pergi cari ahlong. Kalau cari abang long tak apalah juga kan. Dia cari ahlong Jadi dia ahlong, lepas tu dia cari Syaiti pula. Jadi itu sebenarnya perlu dielakkan Jadi kita tengok slide yang seterusnya. Kita tengok ni akibat perangkap hutang. Ini dari surat khabar ni, surat khabar berita harian cikgu ambil. Cikgu tengok dekat situ. Okey, siapa nak ulas petikan akhbar yang cikgu masukkan kat sini? Okey. Okey, Intan. Intan, apa yang berlaku ni Intan? Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat petikan akhbar tu, dia cakap anggaran kad kredit. Jadi kenapa kad kredit kan? Sebenarnya dia macam ni. Kad kredit ni dia ada pros and cons, tapi dia lebih kepada cons lah sebenarnya. Sebab kad kredit ni kalau je kita buat satu transaksi dan katakanlah kita lambat bayar. Bila dah lambat bayar, kita ni akan dikenakan faedah. Dan bila kena faedah, makin lama kita tak bayar, makin tinggi faedah. Makin lama makin bertimbunlah hutang kita. Macam tu. Ya, makin bertimbunlah hutang kita. Tengok kalau kita tengok kat sini, biasanya orang kadang-kadang dia bukan ada satu je kad kredit ni. Okey, dia ambil satu kad kredit, dia tak boleh bayar, dia apply lagi satu kad kredit. Jadi kad kredit atas kad kredit atas kad kredit. So akhirnya dia terperangkap dengan hutang yang bertiba-tiba disebabkan oleh kad kredit. Okey, yang satu lagi ni kita tengok di situ, dia akan akhirnya menjadi apa? Muflis. Maknanya muflis disebabkan oleh hutang kad kredit. Kan naya tu? Naya. Kan? Okey, kita terus kepada yang ni pula. Okey. Kita tengok dekat situ. Tadi kita bagi contoh kereta hidup bergaya punca muflis. Hidup bergaya punca muflis. Ini semua daripada geratan akhbar. Maknanya benda ni berlaku. Maknanya kita tak tahu kan? Okey, pinjaman peribadi. Sewa beli kereta menggalakkan muflis. Sebenarnya apa puncanya? Kenapa berlaku keadaan ini? Okey. Jadi kita tengok yang ini pula. Okey, ini gambar daripada berita harian. Ada siapa boleh nak ni apa akibat perangkap hutang? Apa yang berlaku? Okey, siapa nak ni? Respon. Okey, Nakib. Ya. Okey, Guru. Dia apabila berhutang ni, bank boleh blacklist nama kita untuk membuat loan ataupun pinjaman pada masa depan. So, masa depan kita tak boleh nak buat pinjaman tu, buat loan rumah. So, tak elok lah kat situ. Okey. Yes. Kalau kita tengok dekat sini, 50,000 muflis muda. Ya Allah, ya Tuhan. 50,000. Bukan satu jumlah yang sedikit, bukan 5,000, tapi 50,000 muflis muda. Maknanya umur tak sampai 40 tahun lagi dah diisytiharkan muflis. Minta dijauhkan Allah. Minta jauhkan. Jadi sekarang ni apa agaknya kalaulah keadaan ini berterusan, kalau kita tidak berusaha menyekat situasi ini, apa akan berlaku kepada mereka ni semua pada masa akan datang?
Okey, siapa boleh bagi idea? Apa akan berlaku pada mereka akan datang? Saya cikgu, saya nak bagi idea. Okey. Danish. Okey, Danish. Okay, saya rasa bila macam nanti cara jadi bila kita dah tak ada duit, kita dah ni kan, so dia akan menyebabkan kita muflis dan kita ni berpotensi untuk menjadi orang yang tak ada duit. Kiranya kita ni berpotensi untuk menjadi muflis lah. So bila berpotensi menjadi muflis tu, ada banyak kesan-kesan dia. Sebagai contoh dia, keruntuhan rumah tangga, macam tu. Okey, betul. Jadi maknanya kesan jangka panjang kepada golongan ni tadi boleh berlaku keruntuhan rumah tangga, tak ada duit, bergaduh je hari-hari. Na'udzubillah. Okey, seterusnya ada tak lagi puncanya kesannya kalau berterusan? Okey. Intan. Ya, ni cikgu. Okey. Tambah ni. Okey, Intan nak tambah. Apa dia, Intan? Okey, kesan dia menjadi muflis muda ni, dia akan menyebabkan kita ni terjerumus dalam kemiskinan, dalam kesusahan hidup, dalam hidup. Okey, Okey. macam terjumah dalam maknanya hidup susah lah, maknanya hidup susah. Okey. Sebab katalah bila dah di Islam muflis nak buat katalah nak pinjam untuk perniagaan pun tak boleh. Maknanya nak katalah nak buat akan datang apa nak beli rumah pun tak boleh. Betul, cikgu. So maknanya segala langkah dia untuk lebih maju pada masa akan datang akan terhalang, tersekat. Okey, ada lagi tak yang nak tambah? Cikgu, kita ada VT sekejap lagi, cikgu. Ya, ada VT. Kita nak saksikan VT dulu, Okey, boleh, cikgu? Boleh. Okey, tunggu. Kita tunggu. Ya, Kita okey. saksikan dulu VT yang disediakan oleh cikgu, ya? Ya. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Dari segi muflis ni, bagaimana pengurusan kewangan ini? Inilah golongan yang kredit kad akan suka pergi kepada mereka, pinjaman-pinjaman dan sebagainya. Ya. Okey, dia yang perkara pertama yang paling penting elakkan itulah kad kredit ni. Nak guna boleh, tapi isunya kena bayar habis. Kalau rasa memang tak boleh bayar sebab gini, kalau apabila guna kad kredit bahaya juga. Ada sebenarnya ada kajian menunjukkan apabila kita guna kad kredit, belanja guna kad kredit, kita akan belanja 17% lebih ekstra. Kalau kita guna cash, pembelanjaan sebulan kita 1,000 contoh. Pembelanjaan guna kad kredit dia akan jadi RM1,170. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, itu dia. Okey, kita nak cerita lanjut lagi tentang hutang, perangkap hutang ni. Tapi kita nak rehat seketika, cikgu. Okey. Boleh? Boleh. Sebab lepas ni ada banyak lagi benda, orang kata benda lebih terperinci yang cikgu akan kongsikan dengan kita. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebagai pelajar, saya amat minati setiap aktiviti yang dirancang oleh guru. Saya suka cabaran semasa persediaan untuk pertandingan dan saat-saat saya menjulang piala kemenangan. Gurulah yang memberi peluang keemasan dan membimbing saya ke alam baharu. Ketika pandemik melanda, kita perlu duduk di rumah. Guru-guru terpaksa melaksanakan tugasan yang luar biasa dan meletihkan. Namun, guru-guru rela menyahut cabaran demi memastikan kelas dalam talian menarik dan bermotivasi. Kini, sekolah dibuka semula. Guru-guru mula bertugas sejak subuh lagi. Terima kasih, guru-guruku. Kaulah pelitaku. Kaulah pahlawanku. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Akak Ili dan juga Cikgu Aisyah. Cikgu hati-hati dengan mic, Cikgu. Okey. Kepak macam ni. Okey, kita masih lagi dalam topik subjek literasi kewangan untuk subtopik perangkap hutang. Yes. Dan tadi saya dah kena sekolah dah dengan murid-murid cikgu tu. Yang bijak pandai tu. Jadi sekarang ini saya nak dengarkan petua pula macam mana, Cikgu. Kita nak tahu ni. Ada masa yang sedikit ni, Eli, insya-Allah. Jadi kita akan cakap dengan cepat sedikit. Tolong ambil perhatian semua orang, fokus. Jadi kita akan bagi petua-petua rakan-rakan pelajar-pelajar
Cikgu akan share dengan rakan-rakan lain di luar sana untuk petua bagaimana untuk mengelakkan daripada perangkap hutang. Okey, yang pertama. Cepat sikit, kita kena kejar masa. Laju-laju. Laju sikit. Okey, Rashid, ya. Pertama. Pertama kita jangan abaikan hutang. Okey, jangan abai hutang. So macam mana? Macam mana tu? Kan cikgu tadi pernah terangkan kalau yang ataupun yang tadi kita bincang pasal intang, pasal kad kredit, kita buat hutang atas hutang. Kita jangan abaikan hutang-hutang tu. So sebelum kita nak buat hutang baru, kita kena selesaikan hutang yang sebelum supaya dia tak memberikan kesan kepada hidup kita. Okey, betul. Bagus tu Rashid. Okey, yang kedua. Terus cepat sikit. Yang kedua siapa? Okey, itu saya cikgu. Okey, Intan. Okey. Terus yang kedua, kita ni kena ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Okey. Okey, maksudnya macam mana tu? Okey, maksudnya kalaulah gaji kita ni RM5,000 je, kita janganlah berlagak macam hidup ni kita ada RM10,000 dalam tangan. Garangnya. Maksudnya kita hidup, kita kena berpatutan lah. Maksudnya dia jangan melebih-lebih, jangan melampau-lampau sangat. Dia kena ikut kemampuan diri. Okey, betul. Jadi tips cikgu suka kan? Ukur baju di badan sendiri. Ya, betul. Kalau baju badan kurus, jangan buat baju besar-besar. Aku tu fashion cikgu. Betul. Sekarang ni payah tu. Okey, jadi itu dia. Kalau gaji RM5,000 macam Intan kata, janganlah belanja sampai RM10,000. Maknanya yang lagi RM5,000 tu datang dari mana? Dari nafsu. Nafsu dan hutang. Maknanya belanja RM5,000. Okey, okey, next. Yang ketiga. Okey, saya Igu. Ya. Okey, Igu. Jangan boros berbelanja. Okey, betul. Jangan boros belanja. Pada hari yang istimewa ya, cikgu. Ya, contoh tu bila mana hari istimewa tu nanti? Contoh yang terdekat ni dah nak raya, cikgu. Ya, nak raya ni. Janganlah kita semua benda nak baru, langsir baru, kereta baru, jangan. Pakai je apa yang ada. Betul tu. Tak tahunya masa ni kan ni pandemik COVID kan, tak gimana pun kan. Jadi berpada dengan apa yang ada. Okey, good. Okey, yang keempat. Siapa? Saya. Danish. Yang keempat saya jumpa kita kena sediakan belanjawan peribadi. Okey, sediakan apa tujuan belanjawan peribadi ni cikgu? Belanjawan peribadi ni secara kasar dia macam ni cikgu. Siap bagi contoh. Hebatlah. Okey. Belanjawan peribadi ni ada satu penyata di mana kita menentukan ataupun kita mengeluarkan semua kita punya pendapatan yang kita ada dan kita menyenaraikan semua perbelanjaan kita. Sebab manusia ni biasa cikgu, secara ni kita ni memang ada kemauan kita sendiri. So bila kita buat belanjawan peribadi ni, kita dapat menentukan dulu dan kita dapat mengutamakan kita punya perbelanjaan. So bila kita dapat mengutamakan tu, kita ada tabungan akhir sekali. Ada tabungan. Okey, betul tu Danish. Terima kasih Danish. Okey, betul Alice, sebab sangat penting setiap orang, saya, awak, semua orang menyediakan satu belanjawan peribadi. Apa dia belanjawan peribadi tu? Apa tu cikgu? Okey, belanjawan peribadi ni anggaran perbelanjaan berdasarkan pendapatan boleh guna kita. Maknanya dah tolak income tax, dah tolak yang wajib-wajib tu, hutang wajib. Yang tinggal itulah yang kita boleh belanja. Jadi nak belanja tu dalam kalau kita buat belanjawan peribadi, kita kena letaklah yang perlu dulu, barang perlu. Contoh dia apa? Apa bayaran perlu? Yang perlu makanan. Komitmen. Okey, yang pertama komitmen kita macam hutang rumah. Hutang rumah ni boleh tak kalau tak bayar? Tak boleh, kena halau nanti. Itu perlu sebab tempat tinggal kan. Jadi barang perlu itu perlu diutamakan, termasuklah makanan perlu. Kan tak makan tapi boleh kurangkan, boleh adjust tapi perlu. Okey, lepas tu barulah barang kehendak. Katalah bulan tu target nak pergi melancong. Ni tabungan untuk melancong. Kita menabunglah sebab itu kita plan. Kita berbelanjawan peribadi. Bukannya hentam keromo saja. Bukan macam tu. Okey. Apa yang kita boleh rumuskan cikgu daripada keseluruhan ni? Okey, kita rumuskan daripada apa kita bincang selama hampir 1 jam ni Ellie Okey, jadi betapa pentingnya kita menguruskan duit kita, berapa pentingnya kita elakkan daripada terperangkap dalam hutang, Ali. So apa yang kita perlu buat? Okey, satu, rancang. Rancang maknanya apa pun kena rancang. Okey, yang kedua kita ambil balik jawapan-jawapan murid tadi, ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Jangan ikut orang. Okey, tahan sikit nafsu. Tak perlu pun nak bergaya, kan? Okey, lepas tu yang ketiga ialah kita kena sediakan belanjawan peribadi. Yang keempat kena menabung, Ellie. Menabung tu penting. Yes, sangat penting. Menabung.
No, Kak Eli ni tahu ni apa diisi dalam ni? Duit tadi. Duit tadi? Yang jual-jual handbag semua tu. Oh, so dah start dah sedar Dah diri start ni. menabung dah. Dah kena sekolah dah. So, saya dah menabung dah. So sekarang ni alhamdulillah Kak Eli telah bermula daripada hari ni akan menabung. Ya. Okey. Jadi adik-adik pun kena menabung. Jadi penting menabung ni untuk masa depan, untuk kecemasan. Betul. Kadang-kadang bila kita berhutang Eli duit tak ada. Betul. Berlaku sesak tiba-tiba katalah Habis. sakit kat mana ke apa benda kan dah tak ada duit. Betul. Itu So sangat penting. bila kita elakkan perangkat hutang, kita boleh elak perkara-perkara di luar jangka yang tak baik tu daripada berlaku kat kita. Betul, insya-Allah. Ya, Baik. insya-Allah. Banyak betul ilmu dan juga info yang kita dapat daripada Cikgu Aisyah dan juga murid-murid cikgu sendiri yang bijaksana ni. Yang telah sekolah kita semua. Eli nak cakap sikit boleh? Boleh, cikgu. Okey. Saya nak bagi sedikit macam penutup hari ni. Okey, tak ada hutang hati kita senang. Betul tak? Okey. So elaklah perangkat hutang, fikiran akan jadi lapang. Betul lah, tepat sangat tu. Tu pantun dua kerat cikgu yang padu cikgu bagi. Yes. Baiklah, terima kasih Cikgu Aisyah. Yes, Terima sama-sama. kasih kepada murid-murid dalam talian dan juga penonton-penonton di rumah. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu dan juga murid-murid dalam talian dapat memberi manfaat dan juga ilmu untuk pada masa akan datang, insya-Allah. Yang penting kita kena bebas hutang. Yes. Cuba bebas hutang ya. Okey. Jadi kita nak ucapkan selamat berpuasa kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, sehingga kita jumpa lagi di Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Boleh lambai-lambai semua. Bye. Bye-bye semua. Okey, terima kasih.